innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah menyatakan tentang mereka yang benar, iaitu mereka yang tidak ada ragu pada janji-janji Allah, yang tidak ada ragu pada agama Allah. Apa dia? Mereka berjihad pada jalan Allah dengan mengorbankan harta mereka, jiwa mereka. Inilah mereka-mereka yang disebut sebagai ulaika humus shadiqun, mereka yang benar. Para penonton yang saya hormati sekalian, apa khabar anda semua? Dan dalam kita berbicara soal jihad, ada yang kadang-kadang mentakwilkan ayat tersebut dan juga beberapa ayat-ayat jihad yang lain sehingga mereka membenarkan nyawa-nyawa orang yang tidak bersalah. Sedangkan Nabi SAW sendiri mengajar kepada kita adanya akhlak kita dalam peperangan, adanya akhlak kita dalam jihad. Baik para penonton, memahami jihad dalam Islam untuk kita faham, bukan saya akan bercerita, tetapi panel kita sebelah kanan saya kira anda pasti merindui wajah beliau. Agak lama juga, ini dah rasa bab pertama untuk tahun ini. Itu kita perkenalkan Al-Fadhil Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Macam mana jihad? Kita jihad Allah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Dan di hujung sana kita perkenalkan Dr. Taufik Ismail. Apa khabar Dr. Taufik? Alhamdulillah, bikhair insyaAllah. InsyaAllah. Semangat jihad malam ini? Jihad insyaAllah. 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 Baik, berbicara soal jihad, saya nak mulakan dengan Dr. Taufik dulu. Tentang konsep jihad yang disebut di dalam Al-Quran. Cuba terangkan lagi. Silakan Dr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Amin, sahabat saya Al-Fadhil Dr. Farid Rawi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan jihad yang kita nak bercakap malam ni ya, dan Dr. Farid insya-Allah semua kita ni berjihad malam ni pun. Ami berjihad, Dr. Farid berjihad, saya berjihad, kameraman yang berada di depan kita juga berjihad insya-Allah. Dan penonton yang gigih buka channel untuk mana ni pun jihad. Insya-Allah yang akan dikupas secara detail oleh Dr. Farid insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat perkataan jihad ini sendiri, saudara Amin dan para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita baca, saya dapat membaca tulisan-tulisan para agamawan dan menyatakan bahawasanya jihad ini asal daripada perkataan al-jahdu. Jahada al-jahdu. Al-jahdu dalam bahasa Arab bermakna al-masyaqqah wa ta'ab. Maknanya kesusahan, kesempitan, keletihan. Kalau dan juga daripada perkataan al-juhdu yang bermakna at-taqah wal-wus'ah, bermakna kekuatan dan kemampuan. Digabungkan daripada sini dan perkataan jihad itu asal daripada perkataan jahada, mujahidu, mujahadah wa jihad. Jadi itu gabungan dari segi bahasa jihadnya. Dan perkataan jihad ini disebut di dalam Al-Quran lebih daripada 30 kali. Ada yang dirangkaikan kepada jihad fi sabilillah. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau kita nak lihat, Allah SWT mensyariatkan jihad ini kepada Nabi Muhammad dan umat Islam pada ketika itu. Jihad tidak disyariatkan semasa masa Mekah. Di era Makkiyah tidak disyariatkan jihad secara angkat senjata lah, yang dimaksudkan di sini. Tapi apabila para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka turunlah ayat surah Al-Hajj ayat 39, udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir, ila akhir ayat. Maka kalau kita lihat di sini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ar-Raghib Al-Asfahani, Al-Imam Al-Alam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam menyatakan tentang konsep jihad di dalam Al-Quran, yang insya-Allah akan dipeditikan oleh Dr. Farid Rawi. Beliau menyatakan bahawasanya jihad di dalam Al-Quran itu ada 3. Mana jihadul nafs, jihadul syaitan dan jihad musuh, kan al-adu, dan pelbagai pandangan ulama di sana. Tetapi kalau kita melihat pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, semasa beliau menyatakan, semasa dilancarkan website Islam online, beliau menyatakan bahawasanya inilah jihad yang sebenar, iaitu jihad masa kini, untuk melihat bahawasanya jihad dalam
aspek yang lebih jelas, yang lebih luas. Dan jihad yang kita nak, konsep jihad yang sebenarnya berdasarkan kepada ayat yang di-highlightkan oleh Amin tadi, iaitu ulama menyatakan bahawa jihad ialah badlul wus'i wa taqah fi qitalil kuffar, iaitu kita bersungguh-sungguh dalam kekuatan, dalam tenaga kita untuk menentang orang-orang kafir, dengan menggunakan harta kita, tenaga kita, lidah kita, semata-mata li'i'la'i kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Kat situ dia punya klimaknya, untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana nak membela kelompok tertentu, menaikkan individu tertentu, tetapi semata-mata untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, cantik apa yang dimulakan oleh Dr. Taufik sebagai mukadimah. Kita akan pergi lebih lanjut. Said Hawa membahagikan jihad kepada jihad lisan, pada jihad tulisan, dan juga termasuklah jihad mengangkat senjata. Apa lagi pandangan-pandangan para ulama soal pembahagian jihad, Dr. Farid? Terima kasih Amin. Sudah lama sudah kita tidak berdating begini. Nanti kau merindui. Pastinya. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Taufik, juga guru kita, ya. Jadi para penonton yang saya kasih sekalian, apa khabar semua di rumah? Didoakan semua sehat walafiat dan bersedia untuk mendengar satu tajuk yang agak berat sikit. Sebab kita nak bincang bab jihad. Takut kat Kiah, makcik-makcik kat kampung makcik apa, kat tunggu sabar ni. Kampung Pulau ni. Tapi begini, kita nak bincang mudah je. Betul ada ulama membahagikan jihad ni. Dia bila start bahagi jihad ni, kita boleh bagi banyak. Boleh bagi sampai beratus-ratus. Maksudnya jihadun nafs, kita boleh kata jihad mengekang nafsu. Kita boleh juga jihadul ilm, jihad dalam memperkasa lagi ilmu pengetahuan. Jihadul mal, jadi ekonomi. Bagaimana jadi ekonomis, macam mana jadi teknokrat, macam mana jadi sastrawan, macam mana nak jadi angkasawan, macam mana. Jadi semua tu jihad. Maksud sebab itu Dr. Taufik dah letakkan asas. Maksudnya memahami kata akar jihad itu sendiri akan membantu kita memahami yang lain. Saya nak pergi macam ni. Ayat yang kita jadikan sebagai mukaddimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Surah Al-Hujurat ni, pertama kita tahu surah Hujurat ni turun di Madinah. Surah Hujurat turun di Madinah. Surah Hujurat adalah surah yang turun di Madinah untuk membentuk sebuah masyarakat yang hadari, sebuah masyarakat yang mempunyai nilai tambah, yang nampak tamadun dalam diri mereka. So ayat ini beritahu apa? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ada perkara kita kena belajar Musabih. Sebab ada benda yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni yang saya fikir akan membantu kita mencerahkan lagi tajuk ni. Apa dia? Allah Ta'ala sebut harta dan juga diri. Harta dan juga diri. Bi amwalihim wa anfusihim. Kenapa Allah sebut amwalihim dulu? Ada hikmah. Kenapa Allah Ta'ala sebut bi amwalihim wa anfusihim? Kenapa Allah Ta'ala suruh kita berjihad dengan harta benda kita dan diri kita? Ustaz, nak berjihad ni dulu ke harta benda dulu? Ulama membincangkan isu itu. Sebab mereka menyebut bahawa kenapa Allah Ta'ala dahulukan ayat dan kenapa Allah Ta'ala dahulukan harta? Pertama sekali, harta ini, kalau takdir kata harta ini boleh membantu lebih daripada seorang. Katakan Amin, saya berinfak. Katakan ada saya nak wakaf harta saya. So saya wakafkan 100 juta. Berapa ramai boleh hidup? Berapa ramai boleh belajar? Boleh membantu surah-surah yang bertahun-tahun. Orang boleh manfaatkan. Jadi amwal itu manfaat dia berbilang dan juga lebih meluas berbanding dengan diri. Dan diri ni pula Amin, diri ni kita seorang aja. Kalau tak dia kan saya nak pergi jihad, saya seorang aja pergi bawa beg, bawa seorang. Tak, kalau dia bagi harta, dia akan jadi lebih besar manfaat dia. Dan yang kedua yang paling penting sekali, kalau orang ajak Amin nak pergi jihad kan, kata Amin jom pergi jihad, ada choice lain tak? Atau bagi duit? Saya bagi duit dah. So sebab memberi harta itu lebih mudah berbanding dengan nak membawa diri pergi jihad. Dia berat. Sebab itu ulama meletakkan bahawa asas yang sangat penting dan mesti clear dalam pemikiran kita, jihad yang dimaksudkan dalam Islam adalah jihad yang mempunyai makna yang sangat-sangat luas,
kita tidak boleh menyempitkan pemahaman jihad ni supaya apa? Supaya orang tak salah faham. Yang berlaku kecelaruan hari ini sebab dia tak faham ruh Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu Madinah turunnya ayat-ayat di Mekah, bagaimana ayat-ayat turun di Madinah. Sekarang saya pergi satu kampung, saya tengok orang tak sembahyang, saya boleh tak serang? Tak boleh. Sebab saya kena gunakan konsep Makkiyah. Sebab saya kena pergi ajak dia orang kepada Islam dulu, ajar dia orang solat dulu, bina dulu kefahaman. Lepas tu barulah saya pergi pada step yang lain. So perkara ni semua dia ada prioriti dalam Islam ni. Yang mana hari ini kita lihat bila prioriti tidak diberi, kita akan jadi masyarakat yang celaru di dalam memahami jihad dan orang jadikan itu sebagai fast track to enter the heaven. Prioriti sekarang buat seketika, kita kena berehat dulu. Sebab kita akan susuli secara lebih dalam selepas ini, khususnya mereka yang berhujah bahawa jihad sekarang boleh bunuh-membunuh dan mereka sandarkan pada pendapat Hasan al-Banna. Adakah itu benar? Kita segera tuntas dakwah jihad dalam Islam.